What up guys, Assalamualaikum, selamat. Macam biasa guys, selamat kita Shempoy guys. Alright guys, so sekian lama aku tak update video. So hari ni kita akan kongsikan satu info yang menarik. So sebelum ni kita dah ceritakan tentang pembunuhan, tentang kisah-kisah yang berlaku di dunia dan juga di Malaysia guys. Alright guys, so pada hari ni guys, kita akan ceritakan satu info yang cukup menarik guys. Korang tahu tak kenapa, bagaimana Qatar menjadi negara yang cukup kaya dengan sangat cepat guys. Alright, stay tune guys. Stay tune semua sekali. Qatar ni guys, satu negara yang mendapat kemerdekaan daripada United Kingdom pada tahun 1971. Ingat guys, 1971 Qatar mendapat kemerdekaan daripada UK guys, iaitu United Kingdom ataupun Britain guys. Dan ketika itu ia merupakan satu ekonomi termiskin di Timur Tengah. Di Timur Tengah ni guys, kawasan-kawasan Arab, Qatar ni merupakan satu negara yang cukup miskin. Ekonomi yang cukup miskin guys, satu ketika dulu. Sebelum itu, Qatar ni guys, dia bergantung sepenuhnya kepada industri perikanan guys. Tetapi 3 dekad ni maksudnya dalam 1 dekad, maksudnya dalam 10 tahun guys. So 3 dekad masih 30 tahun. So Qatar ni dia berubah menjadi satu negara yang terkaya di dunia guys. Kalau korang tengok sekarang, Qatar memang sangat kaya. Kita baru sahaja melepasi perlawanan World Cup guys 2022 di Qatar. Dan korang boleh tengok guys, negara Qatar ini membuka pandangan seluruh dunia guys kepada dunia Qatar. Alright guys, so Qatar ni guys, ingat 30 tahun selepas itu, 30 tahun selepas itu guys, Qatar berubah daripada miskin ni, daripada satu negara yang bergantung pada industri perikanan, berubah menjadi satu negara yang cukup kaya dengan minyak guys. Seperti yang kita tahu, kalau kita tanya setiap orang, setiap manusia, setiap penduduk di dunia ni guys, kalau korang tanya tentang Qatar, mesti orang cakap minyak guys. Tanya Saudi, minyak. Tanya apa lagi guys, Dubai. Dan setiap negara di Timur Tengah guys, mesti dalam otak manusia ni mesti pasal minyak guys. Mesti kaya disebabkan minyak. So ramai percaya guys, penemuan minyak dan gas asli inilah yang merupakan punca Qatar ni menjadi satu negara yang cukup kaya dan berjaya berdasarkan, ataupun puncanya adalah disebabkan minyak guys. Minyak guys, minyak. Alright, apa sekali? Minyak guys. Alright, so kita boleh tengok guys, dahulu bagaimana Qatar yang dahulu dan yang sekarang sangat-sangat berbeza, dengan bangunan cukup tinggi, bangunan cukup cantik, bangunan yang sangat-sangat indah di mata manusia, cukup estetik guys, estetik value yang cukup tinggi, satu nilai arkitektur yang sangat cantik yang ada di Qatar. Ini menunjukkan guys, bangunan ni guys dah menunjukkan Qatar ni sangat kaya di mata dunia guys. So fakta ni memang benar guys, memang benar, memang sebab minyak lah Qatar menjadi kejayaan Qatar ni guys, berdasarkan ekonomi yang berdasarkan minyak guys. Jadi dah terbukti guys, minyak dan gas asli inilah yang memberikan satu peranan besar kepada ekonomi Qatar guys setelah 30 dekad. Alright, namun benda ni guys, sumber minyak dan gas asli ni sebenarnya kalau kita tak urus dengan baik pun takkan menjadikan sesebuah negara tu kaya guys. Qatar ni menjadi kaya dengan gas asli dan juga minyak disebabkan pengurusan yang cukup baik, dan juga kita kata bisnes guys, bisnes yang cukup hebat, yang cukup bijak, yang dijalankan oleh negara Qatar, menyebabkan mereka sangat-sangat kaya. Satu ketika dulu 30 tahun setelah 30 dekad dan sehingga kini guys, memang dah sedia maklum lah, Qatar memang kaya guys, senang cerita. Alright, banyak negara yang ada sumber ni guys, sumber minyak dan gas asli, tetapi tidak diuruskan dengan baik dan tidak menyebabkan kekayaan pun kepada negara itu. Sebab kita tengok contoh adalah paling mudah sekali Korea Utara dan Venezuela guys. Alright, apa yang beza dengan Qatar ni dengan negara lain yang mempunyai sumber minyak dan gas asli ni adalah cara pengurusan yang efektif guys. Efektif, efisien, semua sekali dah guys. Apa yang korang nak, semua letak dalam negara Qatar guys. So kalau kita tengok berapa dekad yang lalu, sebenarnya sumber minyak dan gas asli ni menjadi permintaan cukup tinggi di kalangan negara-negara yang ada di dunia ni guys. Memang memerlukan minyak dan gas asli. Benda ni penting guys, benda ni memang sangat diperlukan oleh setiap negara di dunia guys. Minyak dan gas asli untuk digunakan, bahan mentah ni guys, bahan mentah minyak ni digunakan untuk segala-galanya. Boleh dikatakan segala-galanya untuk menggerakkan negara lah, cakap. Yang menggerakkan apa yang ada dalam sesebuah
negara korang pakai kereta pakai minyak, motor pakai minyak guys, kapal terbang pakai minyak. Sebab tu minyak ni guys mempunyai satu peranan yang cukup tinggi, peranan yang cukup hebat. Jika diuruskan dengan baik, memang satu negara tu guys akan menjadi cukup kaya. Sebab tu bila kita tanya orang guys, korang tanyalah siapa pun, negara yang cepat kaya, bukan negara cepat kaya, negara yang kaya ni guys, mesti orang akan sebut negara yang ada minyak guys. Apapun minyak. Jangan orang minyak sudah guys. Alright. Alright guys, benda ni lah yang memberi manfaat kepada Qatar dan menjadikan ekonomi Qatar ni terkaya di Timur Tengah, di kalangan Arab lah. So, pada tahun 1939 guys, yang diberikan nama tempat tu diberikan nama Dukhan, Medan Dukhan. So, walaupun medan minyak pertama pada tahun 1939 ditemui di Dukhan ni, tapi ia tidak pun memberi kemewahan kepada Qatar. Apa yang sebenarnya menyebabkan Qatar ni menjadi negara terkaya guys, ekonomi yang berjaya? Ini dia. 1951 guys, Qatar keluarkan 46,500 tong minyak sehari. Korang bayangkan, 46,500 tong minyak sehari guys. Sehari bukan sebulan, sehari. Dan ini memberikan hasil 4.2 juta guys. US 4.2 juta. Manalah tak kaya Qatar ni guys. 46,500 tong minyak sehari. Dan hasilnya 4.2 juta. So, daripada 46,500 tong minyak sehari tadi, Qatar keluarkan lagi 233,000 tong sehari. Korang bayangkan satu peningkatan yang cukup drastik. 46,500 ke 233,000 tong minyak sehari guys. Disebabkan guys, Qatar dia bukan bertemu tu macam manusia guys. Qatar ni dia berjaya temukan satu medan minyak di luar pesisiran. Dan pembangunan oleh Shell tu lah yang membawa kepada pengeluaran 233,000 tong sehari guys. Dan hasil minyak ni guys, hasil ekspor minyak ni lah yang menyebabkan pemerintah Qatar ni, keluarga dia, turun-temurun dia guys, menjadi kaya raya guys. Sangat kaya guys. Boleh dikatakan Qatar ni memang tak ada langsung penduduk miskin lah. Memang sangat kaya. Korang kalau nak kaya guys, korang pergi kerja di Qatar. 1950-an barulah sekolah pertama dibuka di Qatar. Dan bukan saja sekolah guys, hospital, loji. Dan segalanya dibuka pada tahun 1950-an. Dan 1971 guys, medan gas asli terbesar di dunia. Ini dia. Medan gas asli terbesar di dunia guys, yang dipanggil Medan North Dome Gas Condensation guys. Ditemui di luar pantai Qatar. Mana tak kaya guys Qatar ni? Mana tak kaya guys? Hey! Kalau Malaysia macam ni guys, kita dah kaya guys. Kita pun kaya guys. Alhamdulillah, sumber rezeki datang daripada Allah SWT guys. Setiap negara sebenarnya ada keistimewaan sendiri. Kita bersambung tentang 1970-an di Qatar. Waktu tu guys, gas asli ni sebenarnya permintaan dia tak tinggi sangat. Sebabnya nak angkut gas asli tu bermasalah sedikit. Kan nak angkut gas, so memang memberi masalah. Gas kau nak angkut macam mana guys? Gas dalam bentuk wap guys. Bentuk wap lah gas kan, kita panggil gas. Gas dalam bentuk wap lah. Alright. So permintaan gas waktu tu tidak tinggi guys. Sebab pada tahun 1970-an ni, gas ni hanya boleh diangkut melalui saluran pipe gas. Itu menjadi masalah. So permintaan agak kurang pada waktu 70-an pun boleh. 70-an. Dan satu lagi masalah besar guys, Qatar ni dia jauh dari tempat di mana gas asli ni diperlukan. Maksudnya guys, Qatar ni jauh daripada negara-negara yang memerlukan gas asli ni. So pengangkutan agak sukar pada waktu itu. Jadi Qatar ni tak lama kemudian dia lupakan guys medan gas ni. Dia lupakan medan gas asli besar yang dia ada sekarang ni. Sebabnya pada tahun 19, bukan sekarang ni, tahun 70-an lah. Alright, 1970-an. So Qatar ni lama kelamaan dia lupakan tentang medan gas asli besar yang dia ada lah. Sebabnya permintaan dah kurang guys. Bukan permintaan kurang, permintaan tinggi tetapi jauh daripada Qatar. Dan nak angkut pun susah. Jadi 1995 guys, menjelang 1995 keadaan memang tidak berubah lah di Qatar ni. Tidak juga berubah guys. Dan ketika itu guys, pemerintah adalah Emir Khalifah bin Hamad. Emir Khalifah bin Hamad yang merintah pada waktu tu. Dan Sheikh Hamad Khalifah Al-Thani ni, dia ni sebenarnya anak kepada Emir Khalifah bin Hamad. Dan Sheikh Hamad bin Khalifah Al-Thani guys, anak kepada Emir Khalifah tadi, dia gulingkan bapak dia guys. Dia gulingkan bapak dia sendiri guys. Boleh juga gulingkan. Berguling pun boleh. Dia ambil takhta guys dengan rampasan kuasa tanpa pertumpahan darah lah.
Alright, so dia tak melibatkan pembunuhan dan sebagainya. Dia ambil takhta tersebut dan waktu tu guys dia berada di Swiss guys, Switzerland. Dan Sheikh Hamad ni guys, Sheikh Hamad ni lah yang menjadi pioneer lah permulaan kepada Qatar baharu, Qatar yang kaya, yang menggunakan sumber yang dia ada guys untuk memberi kekayaan kepada negara Qatar. So di bawah kepimpinan guys, Qatar sekali lagi cuba mula mengeksploitasi medan gas asli gergasi mereka. So tadi dah lupa guys, tadi dah lupa tentang medan gas asli. So sekarang ni di bawah kepimpinan Sheikh Hamad. Sheikh Hamad ni lah guys yang dia eksploitasi balik medan gas asli yang tadi hampir-hampir dikuburkan oleh pemerintah yang sebelum ni, itu bapak dia lah. So salah satu langkah dia guys, dia cepatkan pembangunan Nose Dome. So Sheikh Hamad ni guys, dia mula melabur dalam teknologi gas asli ni guys. Macam aku cerita tadi guys, gas asli ni nak pindahkan ataupun nak eksport dia, ataupun nak gerakkan, bukan nak gerakkan guys, kita nak buat penghantaran dia agak sukar disebabkan dalam bentuk gas guys, dan hanya boleh dihantar melalui saluran pipe gas. So Sheikh Hamad ni guys, dia reka satu teknologi untuk, teknologi jarang guys, jarang digunakan sebenarnya, jarang dilakukan. Dia gunakan teknologi ni guys, iaitu pencairan gas asli ni dalam bentuk cecair lah. Gas ni ditukarkan dalam bentuk cecair guys. So benda ni menyebabkan gas asli ni boleh diangkut melalui kapal besar seperti minyak guys. Ini yang dibuat oleh Sheikh Hamad. So gas asli ni dia perlu sejukkan sehingga susu pun boleh. Suhu negatif 161 Celsius guys. Dan ia menjadi seperti dalam bentuk cecair guys. So benda ni menyebabkan Qatar mudah untuk ekspor kepada negara lain lah dalam bentuk cecair. Daripada teknologi ni guys, permintaan gas asli daripada Qatar menjadi tinggi guys. Semakin tinggi daripada negara yang terletak jauh lah daripada Qatar. So Sheikh Hamad telah mencipta satu teknologi yang cukup bijak untuk mengeksport gas asli ni ke negara lain. Ini menyebabkan guys, Qatar menjadi satu negara pengeksport gas asli cecair guys. Gas asli cecair dalam bentuk cair dalam bentuk cecair. Gas asli cair paling terbesar di dunia guys. Ini menyebabkan Qatar ni kaya guys sebenarnya. So kos pengekstrakan dan pencairan ni ditanggung Qatar adalah termurah sekali guys berbanding negara lain. Sebab tu dia boleh kaut untung yang banyak. Ditanggung oleh Qatar adalah termurah. Dia termurah guys. Qatar buat ni paling termurah. Sebab tu dia boleh kaut untung yang besar walaupun dia jual murah guys. Harga yang rendah. So kebanyakan gas asli dieksport ke ekonomi Asia lah. Jepun, Korea Selatan dan juga China guys. Bukan sahaja di Asia guys. Bukan sahaja di Asia tapi di seluruh dunia. Qatar mampu untuk ekspor gas aslinya guys ke seluruh dunia dan menyebabkan Qatar ni menjadi satu negara yang terhebat di Timur Tengah. Alright guys. Itu tentang Qatar. Tentang Qatar guys. Tapi guys, kalau kita fikir balik, banyak negara yang sebenarnya yang ada sumber yang boleh menyebabkan kaya lah maksudnya. Kalau kita fikir logik boleh menyebabkan kaya tapi maybe tidak diuruskan baik ataupun penuh dengan rasuah dan sebagainya, menyebabkan satu negara tu tidak boleh menjadi maju guys. Kita tengok contoh Venezuela guys. Venezuela ni guys, sumber dia banyak. Ataupun negara-negara yang sumber yang lain. Kebanyakan ekonomi kaya dengan minyak ni guys, bila dia dapat, dia belanjakan wang tu guys dengan tidak berpada-pada guys. Bila tidak berpada-pada dan tidak menyimpan di siang hari pun boleh. Di kemudian hari, satu negara guys yang kaya tetapi gagal untuk menyimpan wang, maksudnya gagal untuk menguruskan wang untuk simpan di masa yang susah ataupun masa yang gentir, boleh menyebabkan kaya guys berubah menjadi satu negara yang susah lah. Alright. So ini yang banyak berlaku kepada negara-negara lain. Tapi tidak Qatar guys. Qatar ni dia buat satu dana guys, iaitu Qatar Investment Authority, QIA guys. Dilancarkan oleh Qatar pada tahun 2005 guys. Hasil minyak ni Qatar dah tahu dah memang tidak menentu pun hasil minyak guys. Tidak menentu. Jadi Qatar ni dia sediakan satu dana, hasil minyak dilaburkan ke seluruh dunia. Ini kebijaksanaan sistem pemerintahan Qatar menyebabkan mereka semakin kaya guys. QIA ni guys, QIA ataupun Qatar Investment Authority ni, dia melabur dana dia di peringkat antarabangsa guys, di peringkat global lah. Di peringkat global, dan dia pelbagaikan lagi, dia kembangkan aset dia lagi guys di seluruh dunia seperti hartanah, syarikat-syarikat dan juga mata wang. Ini menyebabkan Qatar semakin kaya guys. Dan sehingga tahun 2022 guys, QIA yang Qatar Investment Authority ni ada 1.6 trilion RM guys. Orang bayangkan
Dana ni ada 1.6 trilion guys. QIA ni. Memang gila guys. Jadi matlamat QIA ni guys sebenarnya untuk hasilkan pulangan yang baik lah. Dan menghapuskan pergantungan. Maksudnya dia tak nak gantung pada minyak dengan gas asli lah. Sebab satu ketika akan habis guys. Minyak dengan gas asli akan habis. So Qatar dia dah fikir panjang guys. So dia simpan, dia buat dana QIA dan dilaburkan ke seluruh dunia. Globalisasi guys. Inilah perbezaan Qatar dengan ekonomi-ekonomi miskin yang lain lah. Yang digunakan dengan sumber asli. Ada yang digunakan sumber asli tapi tidak berjaya seperti Qatar. So aku rasa banyak yang boleh kita ambil input tentang sistem yang diperkenalkan oleh Qatar dalam pengurusan kewangan guys. Yang penting pengurusan kewangan negara Qatar ni guys. Alright guys, so itu saja guys untuk info pada hari ini. Pada kali ini guys, so jangan lupa guys, kita jumpa lagi dalam next content, dalam next penceritaan, dalam info yang menarik. Jangan lupa guys, tekan dulu butang like, subscribe, comment, share guys. Ingat terima kita guys. Shampoy. Alright guys, assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi. See you guys.